Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The time now is 2 o'clock in the afternoon. So I will begin my class. Tak nak tunggulah pasal kita ada banyak benda nak di-explain kan. Very technical, very technical. So sebelum kita mulakan, seperti biasa kita akan begin with prayer to bless our class today. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min qazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syahri sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Boleh nampak semua? Can you see me? Nampak saya nampak. Boleh. Boleh. Okay, lama kita tidak berjumpa. Minggu lepas kita ada cuti minggu lepas kita cuti Hari Keputeraan dan juga Deva Bali. So termasuk juga dengan hari Ahad yang minggu lepas, minggu ni. Dan juga jadi termisah kelas 1 jam juga. Dan pada hari ini kita berpeluang berjumpa. So saya telah pesan pada kamu untuk tengok Google Classroom kamu berkenaan nota yang saya berikan untuk chapter yang ketiga. Kita telah masuk pada chapter yang ketiga, iaitu chapter International Trade Theory dan juga International Investment Theory. Kalau kamu tak buka tak apa, kamu boleh refer pada saya punya ini okay. Chapter ketiga. Right, this is one of my favorite chapter lah. Ini adalah salah satu daripada chapter yang menjadi favorite saya lah apabila mengajar subjek IB iaitu yang ketiga ni Teori, teori bagaimana ekspor terjadi dan juga teori bagaimana FDI terjadi. So what is the gist ataupun what is the main contents of this theory? What is the main content? Apakah isi dia? Apakah dia try to explain to all of you? Jadi dalam international business, aktiviti ekspor dan import berserta dengan FDI ataupun foreign direct investment adalah dua perkara yang membuatkan sebuah syarikat atau sebuah negara berdagang dengan negara lain. Contoh dia kalau dia mengeksport barangan, dia akan berdagang dengan negara lain. Ataupun dia mengimport barangan, dia akan berdagang dengan negara lain. Sama juga dengan FDI. Bila sebuah syarikat, contohnya daripada Malaysia melabur ke luar negara, jadi dia akan berdagang dengan negara tersebut. Maknanya dia buka operasi ataupun buka kilang, buka bangunan di host country. Jadi bagaimana benda ni di-explain di dalam teori? Bagaimana benda ni di-explain di dalam teori? Dia tidak terjadi dengan sendirinya. Dia tidak terjadi dengan sendiri, tapi diterangkan melalui teori-teori. So dalam chapter ni ada 10 teori. Dalam chapter ni ada 10 teori yang you need to know. Nama-nama teori dia quite intimidating atau menakutkan. Tapi don't worry, the content of the theory sebenarnya amat mudah untuk dipahami. Okay, jika kita pay attention. Okay, baca nota saja tak memadai, dia kena dengar juga explanation daripada pihak saya lah. Okay, alright. So saya telah explain kat sini, this chapter explain about apa. Yang pertama adalah tentang ekspor dan import. Itu dalam ekspor dan import adalah the first part of this chapter, iaitu international trade theory. Kenapa ekspor dan import? Kerana dalam definition of term yang saya bagi pada chapter 1, apakah maksud trade? Trade ni refer pada dua benda, sama ada ekspor ataupun import. Benda ni saja. Okay. Right. Yang kedua adalah international investment theory. Juga dalam chapter 1, dalam pecahan IB activities, major IB activities, ada satu yang dipanggil international investment. Dalam international investment ada dua perkara, FDI dan PFI, portfolio investment. Jadi kita hanya explain tentang how FDI happens saja. Macam mana pelaburan asing, pelaburan fizikal, pelaburan tangible berlaku daripada negara kita ke negara yang lain. Di-explainkan dalam teori. Okay, untuk memudahkan, you need to remember the chapter outline. Chapter outline adalah amat penting kerana kita dalam chapter ini dia terbagi pada dua benda, iaitu satu tentang international trade, satu tentang international investment. Jadi kalau kita campur adukkan teori investment masuk dalam teori trade masuk dalam investment, jadi salah. Jadi you need to know the sequence. You need to know the sequence dan juga division dia ataupun pembahagian dia. Okay. Dalam international trade theory ada 6. Jadi kita tengok chapter outline dia satu persatu.
bagaimana ekspor dan import terjadi antara negara. Dia terangkan tentang ekspor import saja, dia tak masuk tentang FDI. Dia ada 6 yang terbagi pada sub kategori, dua sub kategori. Dalam 6 tu dia terbagi pada dua sub kategori. Okey. Dalam 7, bukan 6, 7. Ada 7. Satu yang subkategorisnya adalah teori-teori lama yang menerangkan bagaimana ekspor dan import terjadi. Dia masuk dalam 4. Yang pertama adalah teori-teori lama. Kalau kita tengok tahun dia di sini, yang ini pada abad ke-16, yang ini pada 1776, yang ini 1817, yang ini adalah 1922. Jadi dia dah berlaku beratus tahun yang lepas. Even actually and only almost 100 years ago. Jadi ini empat teori ini menerangkan benda dia satu dia, bagaimana ekspor terjadi, bagaimana import terjadi. Jadi kita masukkan dalam subkategori klasikal. Ini adalah outline yang pertama. Outline yang kedua, the rest of the three dalam international trade theory ni, adalah modern trade theories. Ini adalah teori-teori moden yang berlaku selepas, yang dikenalkan ataupun diilhamkan selepas Perang Dunia Kedua, selepas tahun 40-an, selepas tahun 45, jadi ke atas. Jadi kalau kita tengok ni ada 3, 1950-an, 1960-an dan juga 1970-an. Jadi ini adalah 7 teori yang menerangkan bagaimana ekspor dan import terjadi. Kita tengok satu persatu. Yang pertama adalah teori perdagangan, mercantilism teori, daripada perkataan merchant, mercantilism teori, abad ke-16. Yang kedua adalah absolute advantage theory, teori kelebihan mutlak, 1776. Yang ketiga adalah comparative advantage theory. Okey. Nama hampir sama sebab ada perkataan advantage. Jadi make sure, tapi ada dia punya tips to remember nanti. Okey, 1817. Dan Heckscher and Ohlin theory. Ini adalah teori tentang faktor. Nanti kita akan cover, nanti kita akan tahulah. Heckscher and Ohlin adalah pencipta teori tersebut. Nama dia adalah Eli Heckscher dan juga Bertil Ohlin. Jadi dipanggil Heckscher and Ohlin theory. So kalau kamu tengok action ni perkataan orang putih, bukan ni nama orang. Okey. Ini adalah yang 4 teori-teori lama yang menerangkan bagaimana ekspor dan import terjadi. 3 teori moden yang menerangkan ekspor dan import terjadi adalah Linde's Income Preference Similarity Theory, teori persamaan pendapatan oleh Linde. Okey, Linde ni adalah nama orang, nama dia punya teori adalah Income Preference Similarity Theory, teori persamaan pendapatan. Teori persamaan pendapatan. Yang ke-6 adalah F tu adalah International Product Life Cycle Theory. Mungkin pernah dengar Product Life Cycle. Okey. Sebenarnya dia diilhamkan untuk IB. Okey. Dan juga Porter's Diamond Theory. Porter's Diamond teori belian. Teori belian oleh Porter. Ini adalah 7 teori-teori yang menerangkan tentang international trade, bagaimana ekspor dan import terjadi. Alright. That's the first part. That is the first part. Kalau tak faham, kalau kata tak betul-betul pay attention about this chapter online, dia akan bercampur dengan this one, the second part of the theory dalam chapter ini. Dalam the second part dipanggil international investment. Dia tidak ada lagi dah perkataan trade di sini. Dia terangkan tentang benda yang lain, iaitu bagaimana FDI terjadi. FDI dengan ekspor import ada benda yang berbeza. FDI adalah di mana kita membuka operasi kita di negara asing. Kita tak ekspor, kita tak import, kita hanya membuka operasi kita, buka kilang penapisan, buka macam-macam bangunan, beli tanah di negara asing, kita berniaga di situ ataupun kita mengeluarkan barangan di negara tersebut. Itu adalah FDI. Jadi bagaimana FDI terjadi pun boleh diterangkan melalui teori-teori, melalui teori international investment. Ada 3 juga. Ada lagi satu. Kita tengok kat sini adalah ownership advantage theory. Teori kelebihan pemilikan. Ada perkataan advantage di sini. That is why nanti pelajar-pelajar yang tidak pay attention, from my experience, dia akan campur aduk. Yang ini pergi sana, yang itu pergi sini. Jadi salah lah. Bila konsep dia salah, you cannot explain the right way ataupun relevantly tentang tiap teori tersebut. Yang kedua adalah teori internationalization, teori perantarabangsaan, 1980-an. Dan juga teori OLI ataupun kita panggil teori eclectic paradigm theory. Eclectic paradigm theory. Tahun 1980. Jadi 3 teori yang menerangkan bagaimana FDI terjadi.
pastikan bahawa kamu faham which one is trade theories, yang pertama, which one is international investment theories. Itu yang pertama kena tahu. Yang kedua, which one is the old theories, which one is the new trade theories. Saya ulang balik, which one is the old trade theories dan which one is the new trade theories. Dua perkara ni kalau kamu master, insyaAllah, mastering this one, insyaAllah kamu akan tak ada masalah untuk explain kan dia punya penerangan setiap satu dia. Okay, alright, saya harap kamu boleh faham lah tentang chapter online. Ini baru chapter online, dia tak masuk apa-apa lagi. Just nak kenalkan subdivision dia dengan kategori dia saja. Okay. Alright, kita akan explain setiap teori ni. Dalam chapter ini kita akan explain 10 teori ni. Okay. Jadi dia tak ada satu benda lain, dia explain tentang 10 teori ni. Ya. Okay. Jadi kita akan pergi yang pertama iaitu International Trade Theories. Dalam International Trade Theories terbahagi pada teori lama dan teori baru. Jadi kita akan explain classical dulu, iaitu teori-teori klasik. Ya. Teori-teori lama yang menerangkan bagaimana ekspor dan import terjadi. Ya. Dalam kita akan ikut sequence, remember the sequence, remember the sequence. Jadi kita akan ikut yang daripada yang paling lama sehinggalah yang paling latest, daripada paling lama sehinggalah paling latest. Jadi the first one adalah mercantilism theory, mercantilism theory, teori pedagang, teori pedagang. Alright, dia diperkenalkan pada tahun, pada abad ke-16, abad ke-16. Abad ke-16. Lambat. Belum. Amda. Orang tak boleh masuk. Dia WhatsApp saya. Cakap dengan dia kenapa lambat? Pukul 2 dah. I don't know. Siapa suruh saya dah pergi pesan dah tadi. Kenapa lambat? Jangan lambat dah masuk. Okay. Lambat, you tengoklah. Okay. You tengoklah rakaman ke apa. Okay. Right, yang seterusnya, yang pertama adalah teori pedagang pada abad ke-16. Bila kita sebut tentang abad, bila sebut tentang abad ke-16, tahunnya bukan daripada tahun 1600, remember that year. Teori ini tidak dapat dikenal pasti bila tahun tepat diperkenalkan. Cuma ni tahun dia yang diperkenalkan antara tahun 1500 hingga 1599. Ini adalah abad ke-16. Kalau abad ke-17, tahun 1600 hingga 1699. Remember that. Itu adalah kita punya patutnya general knowledge untuk kita bila sebut tentang abad. Okay. Jadi tahun ni adalah di antara tahun 1500 hingga 1599, between that. Okay. Who introduce it cannot be ascertained ataupun cannot be ascertained. Tidak dapat dipastikan. Cuma dia diperkenalkan pada abad ke-16. Abad ke-16. Jadi apakah dia punya indikasi teori ni? Kita akan terangkan sikit sebanyak kenapa teori ni ada. Jadi kalau kita tahu pada tahun abad ke-16 ni adalah zaman kapal layar, zaman-zaman macam Pirate of Caribbean, kapal-kapal layar tu, zaman kalau senapang ni senapang yang guna peluru bulat tu, okey. Jadi teori ini, the first point, it was introduced during the era of Western powers exploration. Dia diperkenalkan pada era ataupun zaman penjelajahan kuasa-kuasa barat. Diperkenalkan pada era zaman penjelajahan kuasa-kuasa barat. During that time, second point, during that time, the wealth of a country is measured. Kekayaan sesebuah negara diukur is measured by the amount of gold and silver that the country have. Kekayaan sesebuah negara pada zaman tersebut, pada zaman 1500 ke atas ni, kekayaan sesebuah negara tu dikira ataupun diukur berdasarkan jumlah emas dan perak yang negara tu ada. Lagi banyak emas dan perak negara tu ada, lagi kayalah negara tersebut. Pasal apa? Kerana pada zaman tersebut, gold and silver adalah gold adalah mata wang utama. Kita tak ada lagi mata wang kertas pada zaman tersebut. Mata wang kertas pada 1822 pertama kali dikenalkan. Tapi pada 1500 hingga 1600 ni, ini adalah gold and silver. Maknanya dia kalau kata kita nak berdagang, kita ada gold and silver, kita boleh berdagang. Alright.
Jadi ingat the second point, the wealth of country is measured by the amount of gold and silver. Kenapa saya mention benda ni? Kerana dia akan berkait dengan konsep daripada last kali ini. So in order to get, saya lupa letak. In order to get a lot of gold, okay, in order to get a lot of gold and silver, macam mana nak dapatkan emas dan perak ini? These countries need to do two things. These Western countries need to do two things. Mereka perlu melakukan dua perkara untuk mendapatkan emas dan perak dan seterusnya menjadi negara yang kaya dan juga kuat. Mereka kena buat dua benda. Pertama adalah conquer new territories in other continents to get raw materials. Okay, saya ulang balik, menawan kawasan-kawasan baru di benua yang lain untuk mendapatkan bahan mentah. Okay, dia kena menaluki ataupun menawan kawasan-kawasan baru di benua yang lain. Mereka ni di benua Eropah, iaitu di benua Europe. Jadi mereka perlu menawan tempat-tempat lain di benua yang lain. Okay. Lepas tu, bring back these raw materials and product that they get from these conquered territories to their own countries and export this product or raw materials to other Western countries. Bila dah dapat bahan mentah tersebut, kalau contohnya dia menaluki sebuah tempat kaya dengan bahan-bahan mentah, jadi dia akan bawa balik ke negara dia, dan di negara dia akan jual ataupun ekspor benda-benda ini ataupun barang-barang serta bahan mentah ini ke negara Eropah yang lain. Negara Eropah lain yang mungkin tidak mempunyai kekuatan laut, kekuatan kapal, armada kapal. Jadi dia jual. Jadi dia dapat emas dan perak. Okay. Jadi kita tengok negara-negara Western yang kuat ketika waktu tersebut. Negara-negara ini adalah seperti Portugal. That is why Portugis datang ke Melaka. Dia cari apa? Cari apa? Dia cari rempah. Apa dia nak ambil rempah tu? Apa hal dia nak makan rempah? Tak. Dia nak jual, dia bawa balik ke Portugal, dia jual pada negara-negara yang lain dengan harga yang tinggi, dapat emas dan perak. Negara yang lain adalah Sepanyol. Sepanyol ni dia penjelajah hampir keseluruhan Amerika Selatan. That is why negara-negara Amerika Selatan kebanyakannya bertutur dalam bahasa Sepanyol. Apa? Ni lagi ada orang tak boleh masuk. Apa? Atuk Afiq Damani tu. Siapa tak masuk? Amani Afida tu? Yes. Ganggu betul. Dia kali pukul 2, saya kata pukul 2 masuk. Oi. Sorry sir, saya just menyampaikan, bye. Yeah. Alright. Okay, sambung balik Faham so far? Yang lain-lain, faham ke tak? Faham. Faham sir. Faham, sir. Alright. Seterusnya sekejap saya kuatkan bunyi tak kuat. Alright, seterusnya adalah Belanda. That is why Belanda, kenapa dia boleh sampai ke Kepulauan Jawa, Kepulauan Jawa. And then juga yang mungkin kita familiar, atau England ataupun Britain. Okay, Britain. Jadi ini adalah negara-negara Western powers yang kuat ketika zaman tersebut. Pasal apa mereka kuat? Mereka mempunyai kapal ataupun armada kapal yang besar. Mereka boleh menawan sebuah negara ni dengan menghantar armada dia. Pasal apa dia nak menawan? Kerana dia nak dua benda ni. Dia nak lakukan dua benda ni. Iaitu menawan kawasan-kawasan baru untuk mendapatkan bahan mentah dan juga membawa balik bahan mentah ni untuk dijual ke negara-negara Eropah yang lain. Alright. So kita tengok mereka pergi ke mana? So untuk pengetahuan kamu, ini adalah teori yang paling mudah sekali. Daripada 10 ni antara teori yang paling mudah lah. Jadi dia panjang sikit dia cerita sikit tentang sejarah okay. These countries explore and conquered South America, Macam Brazil, ditawan oleh Portugal. Dekat Brazil ada banyak kayu, dia ada tobacco, ada tembakau, lagi dia ada kopi, Jadi dia dapatkan dia. The rest of South America, Spain. Kalau India ni di Goa, India ni dia Portugal menawan Goa.
That is why kalau kita pergi Goa, okay, akan ada banyak hasil tinggalan orang-orang Portugis di Goa ni. Dan kebanyakan orang Goa ni dia beragama Kristian, Kristian rasanya Katolik, ikut Portugis. Holland, okay, macam Holland dia pergi ke Sumatera dan Java Archipelago. Archipelago ni maksudnya Kepulauan Jawa, okay, Archipelago, Kepulauan Jawa. Melaka oleh Portugal, okay, Melaka oleh Portugal. Sebab itu dia datang. Pasal apa? Pelabuhan Melaka adalah pelabuhan yang menjadi interport, tempat tumpuan pedagang India dan China. Jual macam-macam. Kat situ ada banyak rempah. Okay, jadi dia tawan. Peninsula Melaya, British dan juga Afrika, British and Holland. Okay, macam dekat South Africa ni, okay, adalah British dan Holland. That is why dia punya logat pun macam logat British campur logat orang Belanda, okay. Jadi itu asal. Mereka pergi mana? Mereka pergi ke tempat-tempat ini, Apa yang mereka cari? Jadi kita kena tahu juga untuk mendapatkan emas dan perak apabila mengekspor atau berdagang, apa yang mereka cari? Barang-barang apa yang mereka cari, During that time, the commodities that are very precious adalah berharga, to export to other Western countries are spices. Pasal apa spices? Kerana mereka ada musim sejuk, jadi untuk mengawet daging-daging, mereka perlukan rempah, mereka perlukan rempah. Mereka mencari kopi, mereka mencari sutera, mereka mencari teh, mereka mencari tembakau, mereka mencari ivory adalah gading gajah, Jadi gajah ni digunakan untuk perhiasan, untuk mahkota raja mereka. Slave pun dia boleh jadi satu komoditi pasal dia tangkap, dijual pada orang-orang Eropah. Dan gold and silver is safe. Dan juga mereka juga mencari lombong-lombong emas dan juga perak di tempat-tempat ini. Itu yang mereka dapat. These territories have all of these commodities. So it was colonized by these Western countries. Negara tempat-tempat ini yang mereka tahu ni ada semua komoditi tersebut. Okay. Jadi mereka menjajah tempat ini. So how this scenario is related with mercantilism theory? Macam mana benda yang saya cerita di atas daripada sejarah awal dia related dengan mercantilism theory? So kita tengok bagaimana bagaimana ekspor dan import terjadi dan kenapa terjadinya teori mercantilism ni. Kita tengok when these Western powers have these commodities, they will sell it to other European countries and gold and silver as payment for this trade. Okay, and get gold and silver. Bila dia dapat komoditi ini, dia akan jual, dia akan dapat emas dan perak. Kerana pada zaman tersebut, emas dan perak adalah dia punya medium of payment. According to mercantilism theory, a country must export a lot of product and raw materials to other countries to become rich. Okay. Jadi kat sini to get a lot of gold and silver. Okay. On the other hand, a country at that time must import few of product ataupun raw materials from other countries to avoid losing a lot of gold and silver. So they can become rich. Okay. They can become also rich. Tengok dalam bahasa yang mudah, dalam bahasa sekarang. Okay. Pendapatan kita contohnya, kita gaji kita 10K, 10K. Pendapatan kita mungkin berniaga, kita dapat 10K. Alright. Kalau kita 10K, kita belanja hanya 1K sebulan, kita akan ada lebihan 9K. Kita masih kaya. Tapi kita punya pendapatan, kita jual banyak. Kita dapat 10K dalam sebulan, tapi kita belanja 9,800K. Jadi balance 200. Jadi mengikut mercantilism theory, mercantilism theory ni, dia kata bahawa untuk menjadi kaya, kita kena jual dengan banyak. Dan untuk menjadi kaya juga dalam masa yang sama, kita mesti beli dengan sedikit. Itu dia punya keyword. Untuk menjadi kaya, kita kena ekspor dengan banyak. Dan dalam masa yang sama, untuk menjadi kaya juga, kita perlu import sedikit. So, dalam konsep mercantilism theory ni, so trade, export and import happen in mercantilism theory when a country maximize their export of product and raw materials to other countries to get a lot of gold and silver. Ekspor dan import terjadi kerana negara membanyakkan
dia punya penjualan barangan dan bahan mentah untuk mendapat emas dan perak. Keyword dia adalah maximize dan keyword yang second adalah to get a lot of gold and silver. Ini teori ni kata bahawa ekspor terjadi apabila sebuah negara memaksimumkan penjualan untuk mendapatkan emas dan perak. Okay? And at the same time, kita tentang ekspor saja di situ, dia cerita juga tentang import. And at the same time, minimize dia import from other countries to avoid gold and silver from going out. Jadi, dalam teori ini dinyatakan bahawa ekspor terjadi apabila sebuah negara memaksimumkan ekspor mereka atau penjualan. Dan dalam masa yang sama, meminimumkan import dia. Sebab apa? Untuk mengelakkan emas dan perak keluar dengan banyak. Jadi, inilah the basic explanation how trade happen during this time dan during this mercantilism theory. Ini daripada perspektif pencipta teori ini. Dia katakan bahawa itu adalah dia punya bagaimana ekspor terjadi kerana memaksimumkan penjualan dan untuk emas dan perak. Bagaimana juga dia terjadi kerana meminimumkan import untuk mengelakkan emas dan perak daripada habis. Dia punya keyword dia. So ini adalah penerangan yang paling mudah sekali, penerang paling mudah. Dan dan teori ini masih lagi terjadi, cuma kaedah dia dah berbeza. Emas dan perak tidak lagi menjadi medium of payment. Jadi kalau kita tengok di sini, this theory is still happening until today. The countries that practice mercantilism theory adalah kalau kita perasan antara negara-negara yang mempraktis benda ini adalah negara-negara seperti dua negara ni. Yang pertama Japan ataupun Jepun. Kalau kita perasan, Jepun ni dia tak ada bahan mentah, tapi dia boleh ekspor dengan banyak. Dia pergi negara lain, dia beli bahan mentah, dia bawa balik ke Jepun, dia buat kereta, dia buat elektronik, dia buat dia import. Tapi dalam masa yang sama importnya sikit. Rakyat dia tidak suka dengan barang import. Jadi mereka mengimport dengan sikit. That is why Japan is very rich. Kenapa Jepun jadi kaya? Kalau ini adalah satu faktor dia. Kerana dia ekspor dengan banyak, dia dapat duit banyak. Duit mata wang asing, dolar, yen, dolar, euro apa semua. And then dalam masa yang sama, dia import sikit je. Dekat Malaysia dia import apa? Dia import durian musang king. Okay? Dia tak ada benda dia nak. Pasal semua benda dia dah ada. Jadi dia dah boleh buat. Jadi dia import dengan sikit. That is why they are very rich. Second, South Korea. Siapa yang suka tengok Korean you akan perasan bahawa orang Korea ni dia suka cerita tentang barang dia. Okay? Korean beef, daging Korea lah, apa lagi, kereta Korea lah. Kalau you perasan, kalau kata dalam filem lah, dalam drama ataupun mesti bawa kereta Korea. Dia punya ni. Apa dia sama juga, dia ekspor dia banyak, tapi dalam masa yang sama dia importnya sikit. Itu Korean. Mereka mengagungkan barang dia, barang tempatan. Tapi dalam masa yang sama, dia bijak. Dia ekspor dengan banyak. That is why they become very rich. Right. China tidak. China ni lain. China dia kaya. Sebab apa? Dia ekspor banyak. Tapi dalam masa yang sama, dia import pun banyak. China tidak mengamalkan mercantilism. Mercantilism teori. Kerana mereka dalam dia ekspor dia banyak, dalam masa yang sama, dia import pun banyak. Dia import minyak, dia import macam-macam daripada seluruh dunia. Jadi orang tak marah sangat dengan China ni. Pasal dia style begitu. Dia belanja, tapi dia punya pendapatan tu terlampau besar. Dan dia punya import pun walaupun besar, tapi duit dia tak habis, duit dia tak keluar. Jadi dia still jadi kaya. Dia still jadi kaya. So negara-negara yang mengamalkan mercantilism teori ini dipanggil sebagai neo-mercantilist. Perkataan neo ni adalah new daripada perkataan new. Jadi dia bukan Portugal lagi dah. Dia bukan lagi British. Dia bukan lagi Spanyol. Tapi Jepun dan South Korea dipanggil neo-mercantilist dan protectionist. Kerana apa? Dia protect negara dia dengan sekat barangan import masuk ke dalam negara mereka, tetapi dalam masa yang sama jual banyak barangan mereka ke negara lain. Itu adalah mercantilism theory. So I open for all of you to ask me anything regarding this theory sebelum kita pergi pada teori yang seterusnya yang lagi complicated, lagi technical. Ada soalan tentang ini? Faham atau tidak? Faham sir. Faham, Sir. Ada apa-apa soalan? Faham. Okay. Tak ada. Tak ada Alright.
I hope yang lain yang senyap tu pun kena baca 2-3 kali. Benda ni yang paling senang, teori yang paling senang, teori trade, all trade ataupun classical trade yang paling mudah untuk explain. Diceritakan tentang dan dia relate dengan sejarah. Memang sejarah lah pasal lah, macam Portugal dia menjajah Melaka. Kenapa dia sampai, dia datang daripada jauh ke Melaka? Pasal apa? Pasal rempah ratus. Pasal apa? Sebab teori ni lah. Sebab dia ada kaitan dengan teori ni, bahawa mereka nakkan bahan mentah dengan banyak untuk dijual ke negara barat yang lain. Okay. Alright, itu adalah mercantilism theory. Daripada perkataan merchant, daripada perkataan merchant. Tapi yang suka baca Shakespeare akan tahulah perkataan merchant ni ada satu dia punya novel dipanggil Merchant of Venice, dagang Venice. Venice ada satu tempat di Itali. Maksud merchant adalah pedagang. Jadi nama dia adalah teori pedagang. Teori pedagang. Alright, kita habis tentang mercantilism theory. Terusnya kita pergi pada absolute advantage theory. Alright. Kenapa saya letakkan 3 star di sini? Untuk elak daripada bercampur atau keliru turutan teori yang ada perkataan advantages. Dan kita rasa pasti kita mengikut urutan teori yang betul, ikut ketua susunan abjad ABCD. Okey, ini penting. Sebelum saya pergi pada yang lain-lain ni, saya kena explain yang ini dulu supaya kamu tidak confuse dengan benda. Okey. Kalau kita tengok dekat chapter outline, kita akan jumpa ada perkataan absolute advantage theory, ada perkataan advantage theory di sini. Yang kedua pun ada comparative advantage theory. Ada 2 dah advantage kat sini. Jadi yang ketiga adalah ownership advantage theory. Cuma dia terletak dekat kategori international investment. So ini adalah ada 3 advantage. Make sure bahawa kamu ingat kedua ini. Okay, untuk elakkan daripada explanation kamu bercampur-campur dan masuk dalam kategori yang lain. Okay. Dia petua ni adalah saya bagi pada budak-budak saya ataupun budak-budak yang lepas, saya kata kita ikut petua susunan abjad ABCD. Okay. Mana satu yang disebut dulu itulah yang, kalau ikut abjad itulah yang paling awal, yang terawal. Okay. Contoh dia, A mesti dulu daripada C. Kita ada absolute, kita ada comparative. A mesti dulu daripada C. Maknanya dia absolute dulu, barulah comparative. Dan C mesti dulu daripada O. Lepas tu C, A, B, C, D, E, F, G, C tu. Lepas A adalah B, lepas tu C. Okay, ikut abjad. Sampailah O, O, P, Q, R, S. Jadi O yang paling last. Jadi kat sini ni maksud dia, absolute advantage dulu, and then comparative, A, B, C, okay, and then ownership advantage. A, B, C, D, sampailah O. Maknanya dia O yang paling last. O yang paling last. Bila dia paling last, dia mesti terletak dekat international investment theory. Yang saya nyatakan pada awal kelas tadi. Jadi, jangan terbalik. Kerana perkataan advantages tu ada 3 teori yang lama dia. Alright. Ingat Alright. So, nama teori yang pertama, teori yang kedua dalam klasikal ni dipanggil absolute advantage theory. Teori kelebihan mutlak. Absolute bermaksud mutlak. Advantages adalah kelebihan. Dia dibuat pada tahun 1776. Tahun 1776 ni adalah tahun kemerdekaan Amerika Syarikat. 14 Julai 1776. Jadi waktu-waktu ni adalah zaman-zaman kira orang British is at the peak of the empire. Okay, orang-orang British adalah dia di kemuncak dia empire dia. Okay. Jadi diperkenalkan pada zaman-zaman tersebut. Okay. Jadi kita ikut-ikut mana tadi 16 tadi abad ke-16, seterusnya teori lama 1776. Seterusnya adalah absolute pada 1776 Alright, kita pergi terangkan tentang teori ini This theory was introduced by Adam Smith, a British economist, in his book The Wealth of Nations in 1776. Diperkenalkan oleh Adam Smith, seorang ahli ekonomi British di dalam bukunya Kekayaan Sesebuah Negara. Jumpa dah 2 kali perkataan kekayaan, wealth. Jadi yang pertama tadi mercantilism. Wealth, ada kekayaan. Untuk jadi kaya kena ada gold and silver. Jadi dia buka ataupun dia kenalkan teori ini dalam bukunya berjudul Kekayaan Sebuah Negara pada 1776. Dan dia nyatakan di sini bahawa bagaimana ekspor dan import terjadi. Dia kata, he stated that the concept of absolute advantage theory was trade
dalam kurungan export and import happens when a country that is efficient and specialized. Berlaku apabila sesebuah negara yang cekap, pakar dan pantas in producing a product. Ekspor akan berlaku apabila sebuah negara yang cekap, pakar dan pantas in producing a product will export that product to other countries. Ini adalah satu konsep yang berbeza dengan mercantilism tadi. Mercantilism adalah maximize export to get gold and silver and bla bla bla. Yang ini dia kata bahawa sebuah negara yang pandai buat sesuatu barangan, yang pakar buat dalam satu barangan, yang pantas buat dalam sesuatu barangan, dia akan ekspor. Dia akan ekspor barangan yang dibuat tu ke negara yang lain. Dan dalam masa yang sama, import terjadi pula. The country will import the product they do not efficient and specialized. Yang mereka tidak cekap. Mereka akan import. Contohnya kalau kita tengok di sini, kalau contoh domestik kita bagi, orang Kelantan, di Kelantan kita ataupun negeri Kelantan dia cekap dan pakar dalam menghasilkan batik, barangan-barangan batik. Jadi mereka akan jual batik tu ke negeri-negeri yang lain. Okey, orang Negeri Sembilan tak pandai buat, orang Johor tak pandai buat ataupun tak cekap atau pantas ataupun pakar. Orang Sarawak tak pandai buat. Jadi dia akan jual. Logik lah, kerana mereka pandai ataupun orang Kelantan dia pandai buat. Dan dalam masa yang sama, orang Kelantan dia tak pandai ataupun dia tak cekap dalam menghasilkan produk lain. Contohnya kita ambil kek bakul lah, kek batik yang orang Sarawak buat. Jadi dia akan beli daripada Sarawak. Jadi itu maksud dia kat sini. Okey. So tidak cekap, tidak pakar dan tidak pantas. Jadi ingat maksud efficient and specialized di sini. Ingat maksud efficient dan juga specialized di sini. Tidak, kamu tidak akan nampak bagaimana penerangan dalam kotak tu nanti kejap lagi. So dia akan import ataupun beli barangan yang mereka tidak cekap, tidak pakar dan tidak pantas dalam menghasilkan daripada negara yang lain. Jadi apabila dia pandai, dia akan ekspor. Dia tak pandai, dia akan import. That is why teori ini terjadi. Ekspor dan import terjadi kerana dua perkara ini. Efficient and specialized. Ataupun not efficient dan juga not specialized. Alright. Jadi dalam konsep ni, kita tak nampak bagaimana ini terjadi. Kita tak nampak bagaimana ini terjadi. Jadi kita akan explain dengan cara yang mudah dekat sini kejap lagi. So Adam Smith, saya pergi lagi. Adam Smith use the specialization concept. Adam Smith menggunakan konsep pengkhususan. Maknanya kita fokus. Pengkhususan ni konsep dia adalah kita fokus benda yang kita pandai buat. Contoh, awak pandai main bola, awak pandai main badminton, awak pandai main tenis, awak pandai main sepak takraw. Tapi awak paling pandai main bola. Awak fokus pada main bola. Untuk wakil Malaysia, wakil negeri, wakil daerah, wakil universiti, awak pandai. Awak fokus pada yang itu. Walaupun awak pandai benda yang lain. Okay? Kita hanya fokus ataupun specialize dalam satu benda. Jadi ini konsep dia digunakan konsep specialization. Adam Smith kata untuk benda ekspor dan import terjadi ini, negara ni mesti mengamalkan konsep pengkhususan. Jadi diterangkan dengan lebih mudah melalui kotak ataupun melalui tabel ini. Tabel ini. Alright. Ini adalah tabel. Kita tengok dulu tabel ini. Untuk kamu, cara yang paling ni adalah kita kena tengok step by step. Untuk yang ini saya terangkan satu persatu. Alright. Macam mana tabel ni terjadi? Macam ni terjadi. Macam mana tabel ni terjadi? Sebab akan ada pelajar-pelajar yang akan confuse. Kita tengok dulu kat sini. Kita tengok dulu. Bagaimana kita nak terangkan melalui table. Dia tak boleh terang melalui konsep saja. Kita kena tunjukkan melalui table. To make solve and identify which country export and which country import. Untuk menerangkan kita kena ada dia punya step dia. Ini adalah step. Kalau dalam exam tak perlu buat step ni. Ini adalah cara saya nak explain pada pelajar-pelajar saya. Macam mana nak buat kotak di atas tadi. Alright, yang pertama sekali perlu ingat. The first step adalah make 3 times 3. Kita buat 3 kali 3, kotak 3 kali 3. Dia tak boleh 3 kali 2, 4 kali 4, kita kali 3. Maknanya dia kolom 1, 2, 3, 3 kolom darab 3 row. 1, 2, 3. Maknanya dia akan ada
9 kotak kosong yang kita buat. Itu first one. Alright. Okay. Lepas tu, label the column and rows at each side of the table. Kita labelkan. That is why ada label kat sini. Alright. Yang melintang kita panggil column. Yang melintang. Okay. Yang menegak kita panggil row. Kat sini ni row. Okay, jadi first row adalah yang ini. Yang melintang adalah row. Okay, yang melintang adalah second row dan juga third row. Kita kena labelkan di tepi dia. First row, second row dan third row. Pasal apa ni penting? Kerana kita nak explain kejap lagi. Dan first column adalah yang menegak. Yang menegak adalah kolom. Ni kolom yang pertama, ni kolom yang kedua dan ni kolom yang ketiga. Okay. Alright, kita dah buat 3 kali 3. Saya ulang balik, kita dah buat 3 kali 3. Kita buat tepi dia first row, second row, third row. First row, second row dan third row. Ini silap ni. Okay. Ada apa-apa soalan lagi so far? Kita tengok dulu. Ada apa-apa soalan? Tak ada lagi, sir. Okay. Okay. Alright. So kita dah buat yang tu. Kita dah buat kotak yang kosong. Alright. At first row. Ini paling penting. Step ini kalau kamu salah habis. Okay. Step yang ini kamu salah habis. At first row. Ni bukan first column. Right, country. Kena tuliskan. Dekat first row, tulis country and then product A and then product B. Ini kenapa saya suruh buat ni? Ini adalah dia punya formula dia untuk elakkan kita salah. Elakkan kita salah. Jadi, kalau kita tengok di sini, kita tengok di sini, dekat first row. Sebab akan ada, mesti akan ada. Kalau fakta tak pay attention, mesti akan ada yang buat macam ini. Yang buat macam ini, okey. Saya buatkan 3 kali 3. Dia akan buat, macam saya kata first row kat sini kan. Okay, dia akan buat macam ni. Country, dia saya katakan tadi, country, dia akan buat kat sini produk A. Dia buat first column. Dia buat produk B. Bila dia buat macam ni, dia akan menirukan diri dia sendiri. Dan ini adalah wrong. Okay, ini adalah wrong. Bila kamu buat macam ni, kamu akan confuse dengan sendiri. Jadi, dekat first row, bukannya first column, kita buat country, product A and product B. Mesti buat benda ni kena buat. Kena buat. Ini the formula dia, mesti letakkan country, product A and product B. Itu dekat first column. Jadi kalau dalam soalan kamu dapat, kita akan bagilah maklumat-maklumat. Jadi bila nak lukis benda ni, kita kena buat step tadi. 3 kali 3, labelkan first row, first column, first row, okay, second row, third row apa semua. Lepas tu kita kena buat country, product A and product B. Ini. Lepas tu barulah kita pergi pada the next one. Next one, fill the first column, second and third column with information from the question that the lecturer give you. Ini saya akan bagi. Saya akan bagi contoh dia macam kat sini saya bagi pada pelajar yang kelas A, B and C. England, okay, produce 3 labor hours. France, 3 labor hours. England produce iron using 3 labor hours. Okay, and France use 4 labor hours to produce iron. Jadi kita akan masukkan maklumat ni. Jadi kita masukkan dekat country tadi dekat kolom England dan France. And then kita akan masukkan maklumat-maklumat yang ini. Ini akan kita masukkan maklumat-maklumat yang ini. Okay. Alright. Jadi ini adalah dia punya. Kita masukkan maklumat yang lecturer give you. Okay, lecturer give you. Nanti saya akan bagi latihan. Sekejap lagi. Alright. So kita dah dapat. Bila kita dapat, jadi dia akan jadi macam ni. Maklumat dia akan jadi macam ini. Maklumat dia akan jadi macam ini. Alright. So saya akan padamkan dulu supaya kamu tahu, okey. Jadi ini yang dah lengkap. Jadi bila dah siap kotak tu dia akan nampak macam ini. Dia mesti tuliskan perkataan labor hours di sini. Jadi kat sini saya katakan kat budak-budak tu, budak-budak yang kelas A, B dan C and D, suruh lengkapkan. Jadi dia lengkaplah 3 labor hours kat sini, 4 labor hours untuk iron. Untuk iron, untuk besi. Untuk produk B pula untuk arang batu 5 labor hours dan 2 labor hours. Okey. So saya kejap bagi saya masa kejap untuk saya ni supaya kamu nampak apa yang dibuat. Okey.
Kita dah dapat macam ni, kita dah masukkan semua maklumat. Ini masuk maklumat baru, ini belum nak settlekan dulu. Belum nak settlekan, nak tunjuk mana export, mana yang efficient, mana yang ini. Jadi kat sini kita letakkan maklumat tambahan iaitu labor hours is time. Apakah maksud waktu jam bekerja? Kenapa ada 3 labor hours? 3 labor hours maksud 3 jam waktu jam bekerja. Time taken to produce the product ataupun raw material. Maknanya dia untuk menghasilkan untuk England menghasilkan besi iaitu iron sebanyak 1 tan, dia perlukan 3 jam untuk hasilkan 1 tan besi. Alright. Perancis menggunakan 4 labor hours untuk menghasilkan 1 tan besi. Jadi kita hanya tengok yang kat sini saja. Jangan tengok yang 1 tan, yang unit kat sini. Yang produk A, produk B ni jangan kita masukkan dalam kita punya equation pemahaman nanti. Nanti akan confuse. So saya saja letak kat sini unit dia 1 tan, ini unit dia 1 tan. Tapi dia tidak memainkan peranan. Okey, dia tidak memainkan peranan. Kat sini hanya yang dalam kotak kat sini saja. Alright. Jadi kita dah nampak kat sini 3 labor hours, 5 labor hours, 4 labor hours semua ni. Okey. Kita kena explain ataupun kita kena pastikan which one export, which one import. Okey. Tengok step ni lagi. Alright. Untuk solve this table, kita dah settlekan semua maklumat. First, compare the second column. Always choose lowest labor hours and highlight your answer. Okay, step dia yang pertama, first compare the second column. Kita tengok dah, kita dah buat tadi dah, kita dah label kan. Mana second column? Jadi second column adakah di sini? Kan, ini adalah second row. Jadi second column adalah di sini. Right, second column adalah di sini. Compare the second column, always choose lowest labor hours. Sentiasa pilih yang paling rendah. Okay, yang paling rendah ni akan tunjukkan yang paling cepat. Kat sini kita nak yang pantas ataupun cepat. Alright. Kita tengok di sini England. Okey, menghasilkan 1 tan besi menggunakan 3 jam. 3 jam. Dia gunakan masa 3 jam. Maknanya buruh dia gunakan masa 3 jam. Manakala Perancis menghasilkan 1 tan besi menggunakan 4 jam. Ingat apa saya kata tadi? Always choose lowest labor hour. Antara dua negara ni, negara mana yang lebih efisien dan juga specialized? Sila jawab. England, Kenapa England? 3 labor hours only. 3 labor hours. Ingat, apabila kita comparekan second column yang tadi saya katakan, apabila kita comparekan mana negara yang lebih cekap, pantas dan pakar, kita kena pilih yang paling cepat antara ataupun yang paling rendah nilai labor hours antara dua negara ni. Jadi antara England dan Perancis, siapa lagi cepat buat? England. Siapa lagi pantas buat? England. Pasal England guna 3 jam saja. Manakala Perancis 4 jam. Jadi antara England dan Perancis, okey, dia lebih cepat, pantas dan pakar. Alright. Itu adalah habis second column. Maknanya kita dah nampak dah kat sini bahawa England lebih pantas, cepat dan pakar dalam menghasilkan besi berbanding dengan Perancis 4 jam. Second, compare the third column. Always choose lowest labor hours. Ingat, dalam apa-apa keadaan, komparatif ke, absolute advantage ke, kita kena pilih yang lowest. Kita kena pilih yang lowest. Kat sini pula ada third column. Untuk produk arang batu, England menghasilkan 1 tan arang batu gunakan 5 jam. England menghasilkan 1 tan arang batu menggunakan 5 jam. Manakala Perancis menghasilkan 1 tan arang batu menggunakan 2 jam. Antara 2 dan 5, which one is more lowest antara 2? France, 2 labor hours only. 2 labor hours. Okey. Pasal apa? Jangan ambil yang paling lambat. Kita kalau kita nak tengok siapa lebih cepat dan pantas, kita tak ambil jumlah jam yang paling lama. Kita ambil jumlah jam yang paling rendah, paling sedikit digunakan. So pastikan bahawa kita dah settlekan kat sini, kita antara 5 dan 2. Kenapa pilih 2? Kerana always choose lowest labor hours. Kenapa pilih lowest labor hours? Pasal dekat teori ni kata. Okey, kat teori ni kata kat sini. Cekap, pakar dan pantas. Kita nak tengok mana yang efisien ni, kita nak tengok yang pantas. Mana yang lebih cepat buat. Right, kita dah dapatkan almost all. Alright. Seterusnya, yang kelima. Alright. Jadi,
Kenapa kena highlight? Kenapa kena highlight? Saya suruh kamu highlight. Bila dapat soalan nanti, highlightkan dengan pen highlight atau bulatkan atau apa. Kerana kat sini dia memainkan peranan yang penting. Okay. The next step adalah kita ambil satu anak panah. Okay. Kita buat satu anak panah kat sini ya. Antara yang highlight. Antara yang highlight. Bila kita dah highlightkan, tolong sambungkan. Ini dia punya petua yang paling penting juga ni. Tolong sambungkan. Yap. Okay. Antara yang highlight tu. Ni dia kita highlight kat sini. Jadi kita sambung satu anak panah kat sini. Satu lagi yang highlight kat sini. Kita ambil satu lagi anak panah kat sini. Panah kat sini. Alright. Ini penting. Ini saya ajar. Dia punya betul. Dalam buku dia tak tunjuk. Dalam buku memang tak ada. Ini cara saya bagi pemahaman pada budak. Apabila kita dah selesai bandingkan kolom 2, kolom ketiga dan kita highlightkan, mana yang kita highlightkan, kita letakkan anak panah di sini and then kita sambungkan dengan anak panah yang highlight satu lagi. Yang highlight satu lagi. Jika kita dapat jawapan dia, kita dapat macam ini. Jika keadaannya, jika anak panahnya menyendek, kita nak cek sama ada kita buat betul atau tidak. Kenapa buat anak panah ni? Jika anak panahnya menjendeng macam ini, ataupun macam ini, bila kita antara yang highlight tu kita dapat and then dia menyendeng, mana dia disengit. Jawapan kamu 99% betul dengan syarat kamu pilih lowest labor hours. Okey, jawapan kamu 99% dengan syarat kamu pilih lowest labor hours. Maknanya jawapan kamu hampir betul semua dengan syaratnya kamu pilih lowest labor hours. Jadi apabila kita dah buat macam ni, kita dapat anak panah yang menyendeng macam ini, maknanya jawapan kita adalah totally hampir betul ke semua dengan syarat kita pilih lowest labor hours. Ini cara kita nak cek jawapan kita betul ataupun tidak. Kalau tak buat anak panah, kita tak pasti bahawa jawapan kita betul. Kena buat, kita highlightkan. Jangan malas. Jangan malas, kita highlightkan kat sini. Kita highlightkan kat sini. Sebab akan ada. Akan ada jawapan dia, kemungkinan akan jadi macam ni. Kemungkinan akan jadi macam ini. Okay? Kemungkinan akan jadi macam ni. Ini pada student yang tidak pay attention. Dia akan dapat macam ni. Sebab apa dia akan dapat macam ni? Ataupun dia akan dapat macam ni lah. So, dia akan dapat, bila anak panah dia dapat highlight kat ni. Dia buat, okey, contoh dia dah buat, dia dapat macam ni. Dia highlight kat sini, dia dapat highlight ni. Jadi, dia buat anak panah. Dia buat anak panah, sekejap. Dia dah buat anak panah. Dan anak panah dia, bila highlight dengan highlight, dia dapat menegak. Bila highlight dengan highlight, dia akan dapat menegak. Bila kamu dah test dan kamu dapat jawapan anak panah kamu adalah menegak, jawapan kamu adalah salah. Jawapan kamu confirm adalah salah. Saya tak tulis kat situ. Once kamu dapat menegak, once kamu dapat menegak, ataupun satu keadaan lagi adalah seiring macam ni ataupun selari macam ni. Kamu dapat kat sini, kamu dapat selari macam ni. Sebab tu saya kata anak panah dia mesti menyendeng. Anak panah dia mesti menyendeng. Kamu dapat selari macam ni, jawapan kamu ni tidak betul. Jawapan kamu tidak betul. Ini adalah test dia. Ini kita buat anak panah ni adalah dia punya test. Untuk tengok bahawa apa yang kita buat, dia betul atau tidak. Kalau kamu dapat macam ni, mana dia kamu highlight kat sini, kamu highlight kat sebelah dia, lepas tu kamu sambung dengan anak panah, mana dia anak panah dia terlari ataupun melintang ataupun menegak macam tadi yang tadi tu, jawapan kamu adalah tidak betul. Kamu kena check balik jawapan kamu. Betul lah, kamu kena tiga balik ataupun tengok balik sama ada kamu highlightkan yang betul ataupun highlightkan yang salah. Alright? Ingat, keadaannya hanya betul jika anak panahnya menyendeng. Anak panahnya menyendeng. Bila dapat anak panah yang menyendeng, your answer is 99% is correct. Dengan syarat you always choose lowest labor hours. Okay. So far, ada soalan kat sini? Tak ada, sir. Yang lain-lain? Tak ada Menyendeng juga, silap. Tak ada, sir. Yeah. Tak ada. Tak ada lagi, Sebab sir. untuk kelas A, B dan C, bila saya dah explain kat sini pun, ada lagi yang masih salah buat. Ingat, pertama mesti choose lowest labor hours. Jangan pilih highest. Kalau pilih highest, masak kamu. Salah. Alright. Lepas tu highlightkan.
Itu pentingnya highlight. And then kenapa? Kita nak tahu ada dua perkara. Satu, kita nak sambungkan anak panah. Yang kedua, kenapa perlu highlight? Alright. Kotak yang highlight kita kena buat dalam kurungan dia adalah export. Kotak yang tidak highlight adalah import. Kat situ kita dah selesaikan masalah ataupun kita dah identify mana yang export, mana yang import. So yang kita highlight tadi, kita tulis kat sini export. Mana yang tidak kita highlightkan di sini, kita highlight dekat dekat England, dekat coal ni kita tulis import. Dan mana yang kita highlight dekat sini, ni tidak highlight, kita tulis import. Mana yang tidak highlight adalah import, mana yang kita highlightkan adalah export. Kalau kita nak explainkan table ni kejap lagi Jadi mudahkan kita, bila kita buat ni kita nampak dah. Right, export import. So, table dah selesai. Table dah selesai, maksud dia apabila kita dah dapat anak panah yang menyendek, jadi kita kena explain lah. Kita kena explain of a diagram. Alright. So ingat dia punya ni. Ini adalah dia punya step. So dalam exam dia tak perlu tulis step ni lah. Ini adalah nota kaki kita panggil nota tambahan untuk kamu. How to understand that Alright. So untuk explain kita kena explainkan kita bagi kepada dua, iaitu yang pertama adalah produk A iaitu iron Produk A adalah iron. So kita explain produk A dulu Antara dua negara ni so kita tengok macam mana kita explain iron So selepas kita dah highlight dan understand, kita explain England use 3 labor hours to produce iron, while France use 4 labor hours to produce iron. Okay. Kedua negara ni mengeluarkan besi, dan kita tengok kat sini England guna 3, Perancis guna 4 Ini untuk iron saja. Untuk kolom yang kedua kita cerita tentang ni saja dulu untuk iron. Alright. Explanation. If we follow nombor 2, if we follow absolute advantage theory concept, jika kita mengikut konsep teori kelebihan mutlak, England is more specialized and efficient in producing iron compared to France. Pasal apa kita dah selesaikan kat ini tadi. Kalau kita ikut, kita bandingkan mana yang lebih cepat, pantas dan pakar. So kita dapat England lebih cepat. England lebih efficient and specialized. Dikata kat sini So England should export. Macam saya kata tadi, jika awak pantas, awak pandai buat, awak pakar buat, awak akan jual barangan tu ke negara lain. Jadi England akan export. England should export iron to France. Okay, manakala France should import iron from England. Dia mana yang export, mana yang import, kita dapat sini kegunaan dia. Import dalam kurungan, export dalam kurungan. England akan export dia punya besi ke Perancis, dan Perancis akan import besi daripada England kat sini. Alright, sama juga dengan yang coal ataupun arang batu. Untuk produk B iaitu coal, jadi kat sini dituliskan bahawa sama juga. England use 5 labor hours to produce coal, while France use 2 labor hours to produce coal. If we follow absolute advantage theory concept, France is more specialized and efficient in producing coal compared to England. Jadi France should export coal to England. Pasal apa? Kita dah highlight kat sini. Tadi France kita highlight kat sini iaitu dia export. Mana dia akan export? Benda yang pandai dia buat, dia akan export. Dan benda dia tak pandai buat, dia akan import. Okay. So ini adalah explanation dia. Jadi benda ni saya dah letakkan dalam kamu punya Google Classroom. Benda ni saya dah letakkan dalam Google Classroom. Kena pandai baca, kena baca. So ini adalah teori absolute advantage theory. Dia adalah mudah sikit berbanding dengan comparative advantage theory. Dia adalah mudah sikit. So anything, kita rehat dulu dalam masa 5 minit ataupun dalam 10 minit. Okay, ada apa soalan sebelum tu? Ada apa soalan? Tak ada, sir. Tak ada, sir. Faham. Tak ada, sir. Faham. Faham? Faham, sir. Faham, sir. Okay. Memang saya detail sikit lah Sorry kalau saya laju ataupun detail, tapi sebenarnya benda ni bila kita baca balik kita boleh faham, insyaAllah. Alright, kejap saya ni jangan keluar dulu sebab kita ada lagi comparative advantage theory Comparative advantage theory. Kita rehat 10 minit dulu, saya nak minum dulu sekejap, tekak kering. Alright,
Nanti sekarang pukul 2.59, dalam 3.10 balik boleh duduk boleh lah depan laptop ke apa semua Okay. Okey, sir. Sir, Alright. jangan lupa charge Baik, laptop. sir. Apa? Charge laptop, bateri low. Saya punya? Tak ada pun. Ada sir, bawah. Oh tak. Saya sambung tak on. Saya baik kamu tahu. Saya ingat saya sambung ni. Okay. Alright. Kita ni dulu. Kita berhenti dulu kejap. So saya tutup dulu kamera dulu. Dengan suara nantilah dalam pukul 3.10 Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam sir. Waalaikumsalam, sir. Sir, tu Mina ada tanya dalam chat. Dalam chat. Dalam chat. Ya, saya tengok. Kalau label hour-nya sama antara dua negara. Okey, kita tengok daripada Haikal, gold, gospel and glory, betul? Dia punya motto adalah emas, agama dan juga kemegahan Okey. Lepas tu faham sir. Faham sir. Kalau label hours sama sir. Label hours Mina. Jawapannya adalah sama. Okey. Satu English US. English US Satu English US. English US LABOUR label. English UK label LABOUR tu dia. Bukan sir. Maksudnya Mina tanya tu kalau penghasilan Iron England 3 hours, kalau France pun 3 hours. Boleh jadi ke macam tu maksud Mina? Oh, maksud Mina. Boleh jadi. Boleh jadi. Boleh jadi. Okey, boleh jadi. Bila Kalau jadi dapatkan macam tu? boleh jadi macam tu Boleh jadi macam tu. Sekejap. Sekejap saya buka Alright. Alright, kalau jadi macam tu contoh dia 3 labor hours, 3 and 3 Alright. Kita ambil 2, kita ambil 2, ambil 5. Alright. Bila jadi macam tu kita tengok kalau contohnya produk A kalau contohnya produk A kalau contohnya produk A 3, contohnya saya letaklah ni negeri ni Malaysia apa-apalah. Okay, Malaysia and India tak, India. Nampak tak saya punya screen tu? Okey, nampak sir, nampak. Nampak Nampak, Kalau sir. kita dapat keadaan macam ni alright. Kita buat kolom kedua kan. Ni kolom kedua iaitu produk A dulu. Kita tengok antara 3 dan 3. Alamak sama kan? Okey. Alright. Pergi pada produk B dulu. Okey. Pergi pada produk B. Kalau ni keadaan dia sama, pergi pada produk B dulu. Tengok. Alright. Which one is lowest? So kat sini kalau kita tengok kat sini Malaysia is lowest. Kita highlightkan di lowest Kita highlightkan di lowest. Alright. So untuk India, untuk mendapatkan situasi ataupun mengikut situasi absolute advantage jika kat sini ni kita tak tahu which one yang patut Alright. Kita pilih, kalau kata kita nak follow absolute advantage, kita highlightkan kat sini. Alright. Mana dia akan ada yang menyendeng akan ada anak panah yang menyendeng. Tapi jika kita kata Cik Aidil, saya nak highlight yang kat sini. Okey. Sebab 3 nanti kita kena pilih antara satu tau So dia nak pilih yang kat sini. Right. Dia akan pilih kat sini. Contoh Faham Alright. Bila kalau kamu tak nak follow yang tadi kamu highlightkan kat 3 tadi, jadi kamu buat decision untuk pilih Malaysia juga yang paling cepat, pantas dan pakar Jadi dia akan pergi pada teori yang seterusnya iaitu comparative advantage. So jawapannya adalah first, tadi saya ulang balik pada Mina tadi, pada mana-mana yang tanya alright. Jika keadaan jadi macam ini, alright. Di second column kita nampak 3 dan 3 sama, kita pergi pada third column dulu, kita tengok mana yang kurang dulu, kita highlightkan yang kurang antara 2 dan 5 kita highlightkan, alright. Jika kita nak follow absolute advantage theory, kita tak boleh letak kat sini.
kita tak boleh pilih Malaysia. Kita kena pilih India. Itu first option. Itu adalah first option. Tapi jika kamu nak follow the second option adalah kamu pilih ni juga. Kamu pilih ni juga. Jadi kena pilih salah satu, dia tak boleh dua-dua pilih. Dia tak boleh dua-dua pilih. Kita kena pilih mana satu yang ni. Dia akan pergi pada teori yang kedua nanti. Teori yang selepas ini yang saya nak explain iaitu comparative advantage theory. Faham Mina? Faham tak? Saya faham dah. Mina tu Alright. faham. Okay. Saya ulang lagi sekali lah. Alright, sama ada yang tak dapat tangkap ke? Dia kata, macam mana keadaan jika, alright. Okay, salah satunya sama. Kalau satunya sama. Salah satunya sama atau dua-dua sama. Kita tak dua-dua sama. Tapi saya letak salah satu sama. Kalau salah satunya sama, kita tinggalkan dulu produk A. Okay. Kita pergi pada produk B dulu, kita cari mana yang kurang. Dan mana kurang kita highlightkan yang paling pantas, iaitu 2 jam membanding 5 jam, 2 jam paling pantas. Okay. So, untuk kita follow absolute advantage theory, kita tak boleh buat macam ini. Jadi dia akan jadi anak panah yang melintang, tak boleh. Jadi kita kena secara automatiknya kita kena pilih yang ini. Kita kena pilih iaitu India sebenarnya kalau kita yang lebih pakar. Tapi kamu tak puas hati tak boleh ni, Malaysia juga. Kalau tak boleh Malaysia juga Kalau Malaysia juga, so kamu highlight lah, tak ada masalah highlight yang ni, cuma kamu kena explain dia bukan absolute advantage lagi dah. Kamu kena explain dia kepada comparative advantage yang akan saya cerita selepas ini. Boleh Boleh. Okey, Sir. boleh sir. Okey. Kalau semua pun sama, semua kat sini pun 5, contohnya 5 kat sini pun 5. Okey, kat sini pun 5. Mana-mana kamu buat, okey, okey, kamu akan dapat sama ada absolute, contohnya kat sini. Okey, kalau sama semua kita boleh pilih mana-mana. Tapi pastikan kalau nak absolute, kita kena pilih dia anak panah dia menyendeng. Sama juga, kita tak nak buat ni, kita nak pilih yang ini, kita pun nak pilih yang ini. Tak nak buat yang itu, okey. Sama juga. Don't worry about that. Sebab dia akan ada satu lagi explanation iaitu dalam comparative advantage. Maknanya dia Mina dia tanya benda yang bagus, satu hal. Satu lagi benda yang saya belum explain lagi. Saya belum explain lagi. Mana-mana. Kalau kamu nak follow absolute advantage, sebab soalan tu dia mungkin soalan tentang absolute advantage, kamu buat mana dia, anak panah dia mesti menyembang. Tapi kalau kamu tak nak follow, kamu kena pergi pada the next theory. The next theory yang saya panggilkan sebagai teori. Okey. Teori apa kita panggil? Teori comparative advantage. Ini adalah dia punya advanced teori dia. Advanced. Pupu dia juga. Advanced sikit. Right. Apa? Kita kena tengok comparative dulu. Baru kita boleh nampak apa yang saya nyatakan tadi. Okay. Alright. So, selepas almost 40 years, almost 41 years after the introduction of absolute advantage theory, pada tahun 1817, seorang ahli ekonomi Britain juga British, telah memperkenalkan teori comparative advantage theory kerana ataupun nama lainnya adalah teori kelebihan perbandingan. Kerana apa? Kita tengok satu persatu. Kenapa teori komparatif ni ada? Kenapa dia membuatkan absolute advantage ni, kenapa dia buat comparative advantage ni, sebab apa? Sebab ada masalah dekat absolute advantage. So kita tengok kat sini. This theory was introduced by David Ricardo, a British economist, in his book. Dia buat buku juga yang dinamakan The Principle of Taxation. Prinsip asas-asas percukaian pada tahun 1817. Kenapa dia buatkan teori comparative advantage? Kerana he found a major problem in previous absolute advantage theory by Adam Smith. Dia jumpa masalah dekat previous absolute advantage theory by Adam Smith. Apakah masalah dia? Salah satu dia apa yang Mina tanya tadi. Salah satu ni apa yang Mina tanya. Jika negara tu dua-dua dia sama. Ataupun salah satu dia adalah macam ini. Alright. He found a major problem. Lepas tu dia kata, he said that. Apakah masalah dia? Masalah dia yang ini. Okay.
What if a country is efficient and specialized in producing all products? Ini saya merahkan di sini. Okay, saya merahkan di sini. Dia kata, bagaimana jika sesebuah negara tu lebih cekap dan lebih pakar dalam menghasilkan kesemua barangan? Ke semua barangan. Kalau dalam contoh ni kita ambil dua barangan, produk A, produk B saja. Okay. Semua barangan ni maknanya produk A, produk B. Kita buat perbandingan dua produk. Jadi kesemua barangan dia kata. If this happen, trade ataupun export and import between countries cannot happen with each other. Dia kata, jika keadaan ini berlaku, ekspor dan import tidak boleh berlaku jika kita follow absolute advantage. Jadi orang tanya dekat Ricardo, apa yang kau cakap ni kan? What are you talking about? Dia kata. Okay? Jadi dia tunjukkan dengan diagram apa yang berlaku jika berlakunya keadaan macam ni, jika berlakunya senario macam ini. So Ricardo showed it in a diagram how this can happen. Dia tunjukkan dalam diagram. Okay. Ini saya tunjukkan the second keadaan di mana apabila sesebuah negara dipakar dan cekap dan pantas dalam menghasilkan kesemua barangan. Okay. Dia juga boleh jadi yang Mina cakap tadi jika dia sama. Okay. Tapi saya fokus yang ini. Saya fokus yang jika berlakunya keadaan ini. Alright. So kita dah dapat satu, ditunjukkan mana dia Holland menghasilkan 1 kilogram daging menggunakan 4 jam. Belanda menghasilkan 1 kilogram daging lembu, mungkin daging lembu, menggunakan 4 jam. Manakala Belgium menghasilkan 1 kilogram daging lembu dengan menggunakan 3 jam. Dengan 3 jam. Right. Jadi apabila kita buat absolute advantage, kita akan pilih antara untuk kolom yang kedua ni, iaitu produk A ni. Which one is most yang paling lowest lah. Jadi 3 dan 4. Jadi kita highlightkan Belgium. So dia tunjuk macam ni. Kita highlightkan Belgium. Right. Jadi untuk produk B pula, iaitu susu. Holland menggunakan 5 jam untuk menghasilkan 1 liter susu. Belgium menggunakan 2 jam untuk menghasilkan 1 liter susu. Jadi sama juga untuk kolom yang ketiga, produk B ni. Jadi which one is the most lowest? 2. Bila kita highlightkan 3 dan juga kita highlightkan 2, kita lepas tu kita letakkan anak panah dia akan jadi melintang. Ingat apa saya kata, apabila anak panahnya melintang atau menegak, jawapan kamu ni tidak betul. Okay? So, dia kata inilah keadaan dia apabila sesebuah negara ni akan ada negara yang lebih cekap dan lebih pakar dalam menghasilkan kesemua barangan. Jadi dia tunjuk macam ini. Okay? Jadi apabila terjadi macam ini, kita explain dulu. Belgium use 3 labor hours, bla bla bla, apa semua kan. Okay? If we follow the previous absolute advantage concept, Belgium is more specialized and efficient in producing meat compared to Holland. Belgium should export. Dia akan export pasal dia di-highlightkan dekat sini. Dia akan export. Manakala Holland akan import. Holland akan import pasal dia tidak di-highlightkan sini. Sama juga dengan meat. Alright. Jadi sama juga dengan susu. Jadi Belgium akan ekspor juga. Holland akan import. Jadi kat sini Belgium dan juga Holland tidak boleh saling ekspor-mengekspor. Tidak boleh saling ekspor. Hanya Belgium hanya ekspor saja. Holland hanya import saja. Ikut logik, kalau ikut logik, dalam dunia ni tak ada negara, waima dia Jepun ke, waima dia China ke, waima dia USA ke, dia tidak akan kerja ni ekspor saja. Tak ada negara dalam dunia ni kerja ni ekspor saja, dia tidak pernah import apa-apa barang daripada luar. Dan ada negara dalam dunia yang hanya akan import saja barang, dia tak pernah jual barang ke luar. Malaysia, kita ekspor minyak kita ekspor minyak sawit, minyak getah. Dalam masa yang sama kita akan import kereta, kita akan import jentera, kita akan import macam-macam lagi daripada negara luar. Sama juga macam-macam negara di dunia ini. Takkan adanya situasi di mana dia hanya import saja daripada zaman dulu sampai sekarang. Dia kerja dia beli je. Tak ada juga negara dia kerja dia jual saja. Jadi inilah masalah yang Ricardo dapat. Dia kata, jika keadaan macam ni, jika keadaan ni terjadi macam ini, absolute advantage ni dah kita panggil sebagai ketinggalan. Teorinya menjadi tidak boleh diguna pakai. Teorinya tidak boleh diguna pakai. Jadi dia katakan makna dia absolute advantage ni tidak boleh diguna pakai jika berlaku keadaan begini. Kerana tiada negara yang akan ekspor mengimport antara satu sama lain.
Okay, antara satu sama lain. So far boleh faham tak? Mana? Faham. Kita nak keadaan jadi macam ni. Tapi apabila Ricardo dia buat kajian, akan ada negara yang macam ni. Jadi dia tak boleh dah follow the previous absolute advantage. Dia akan jadi keadaan macam ni, iaitu di mana dia hanya pakar. Tapi that is why Ricardo dia advancekan teori absolute advantage ni. Dia kata dia found a solution. Dia kata don't worry. Okay, absolute advantage ni boleh pakai lagi, tak ada masalah. Jika keadaan dia macam yang saya katakan tadi lah, keadaannya ada yang mana yang lowest, mana yang highest, mana yang lowest untuk produk A, mana yang lowest untuk produk B. Tak ada masalah dia kata. Cumanya kena ada pengubahsuaian sikit, dia kata. Kena ada pengubahsuaian sikit pada teori absolute ni. Jadi dia kenalkan teori comparative advantage theory. Dia kenalkan alright. Pasal dia kata dia nampak solutionnya mudah, dia kata. So kat sini saya katakan dia tunjukkan di sini, so Ricardo found a solution to solve the problem. Jadi bila orang tanya, kau cakap banyak ni, kau tunjukkan problem ni, kau ada jawapan tak? Dia kata, saya ada jawapan. Dia kata dia ada solution ataupun cara menyelesaikan masalah jika terjadinya sebuah negara ni lebih cekap dan pakar dalam menghasilkan kesemua barangan. Dia menggunakan, dia kata, jadi orang tanya pakai apa? Dia jawab, Ricardo used the concept of mathematical approach of opportunity cost. Okay, kaedah matematik kos melepas. Ini kena keyword dia. Dia kata kita gunakan kaedah matematik konsep kos melepas. Yang ini saya akan terangkan supaya kamu faham. Right. Jadi kos melepas ni mudah saja. Alright. Dalam dunia, dia kata dalam dunia saya cerita, dalam dunia tidak ada orang ataupun sesuatu benda ataupun sesuatu negara yang boleh dapat semua benda dalam satu masa. Contohnya kalau kamu, kita panggil Daniel. Alright. Contohnya Daniel. Okey. Lepas SPM. Okey. Lepas SPM yang lepas, kamu punya result quite okey. Betul tak Daniel? Ya. Alright, contohnya kamu isi UPU Contohnya kamu isi UPU, kamu isi UiTM. Kamu isi UiTM dalam masa yang sama, nak tunggu tu kamu pun daftar form 6. Contohlah, tak mungkin dah betul tak tahulah, kamu daftar form 6 Okey. Jadi lepas tu dalam masa yang sama dalam UPU ni matrix lain okey, ataupun ni kamu pun mohon matrikulasi. Jadi bila result SPM keluar bulan 3, jadi resultnya adalah pada bulan 5. Jadi masuknya pada bulan 6. Akan ada keadaan di mana seseorang pelajar, kalau dulu ni dia akan dapat offer 3-3. Okey? Dia akan dapat offer 3-3. Ini saya nak tunjuk opportunity cost ni apa. Dia seseorang tu tidak akan dapat benda yang dia nak dalam satu masa. Alright. So, dapat tawaran daripada UiTM, dapat tawaran daripada form 6, dapat tawaran daripada matrikulasi. Satu masa suruh daftar pada bulan 6. Atau masuk pada bulan 6. Jadi untuk kamu ni, kamu memang dah cekap dah. That's why kamu dapat UiTM. Kamu dah pakar dah sebab tu dapat form 6. Kamu dah pandai dah sebab tu kamu dapat matrikulasi. Tapi bagaimana kamu nak masuk? Kamu tak boleh letak kepala kamu pada bulan 6 di ITM. Dan pergi form 6, matrikulasi, pergi matrikulasi, tak boleh. Okey? Itu sebabnya seseorang tidak akan dapat sesuatu benda yang dia nak semua dalam satu masa. Dia kena lepaskan sesuatu untuk dapatkan sesuatu. Contohnya, jika kamu pilih UiTM, kamu kena lepaskan form 6 dan juga matrikulasi. Ini yang kita panggil sebagai kos melepas, opportunity cost. Jika kamu pilih ITM, kamu terpaksa lepaskan form 6 dan juga matrikulasi. Ini yang kita panggil sebagai kos melepas kita. Maknanya jika pilih satu benda dalam satu masa, kita terpaksa lepaskan sesuatu dalam masa yang sama. Jadi kamu kena lepaskan form 6. Jika kamu pilih form 6, kamu kena lepaskan ITM, tempat dari ITM dan juga matrikulasi. Dan juga sama juga. Dan juga kalau kamu pilih matrikulasi, kamu kena pilih, jika kamu pilih form 6
Okay. Saya nak bagi kamu faham dulu. Pilih form C, kamu kena lepaskan tawaran ke UiTM. Jadi kamu tak boleh nak masuk ITM. Walaupun kamu suka masuk ITM. Kalau kamu pilih, contohnya kalau kamu pilih matrikulasi bersama kita. Pilih matrix, lepaskan UiTM dan juga form C. Ini adalah konsep kos melepas, iaitu form C, kalau pilih UiTM, form C dan matrikulasi kena lepas. Itu adalah kos, opportunity cost dia. Jika pilih form C, kamu kena lepas UiTM dan matrikulasi. Itu adalah opportunity cost dia. Dan jika pilih matrix dan juga ni, kamu kena lepaskan UiTM. Itu adalah kos melepas. Gaduh guna konsep ini, sesebuah negara dia tidak boleh tamak untuk ekspor semua. Dia tidak boleh tamak untuk import semua. Dia kena lepaskan sesuatu. Dia kena lepaskan sesuatu. Kerana dia tak boleh dapat semua benda dalam satu masa. Kerana tak logik. Dia kata. Tak logik. Daniel, tak logik jika kamu pergi ITM dalam masa yang sama, kamu pergi form 6, dalam masa yang sama, kamu pergi matrikulasi. Tak logik, dia kata. So, dia kena let go something. Let go something. That is why dia tunjukkan, dia tunjukkan dalam dia punya teori komparatif ni. Teori komparatif ni dia kata, in order to get something, we must let go something at the same time. Untuk dapatkan sesuatu, kamu kena lepaskan sesuatu pada masa yang sama. Dia gunakan konsep macam ni, konsep opportunity cost ni. Cuma ni, dia guna dalam bentuk matematik. Dia guna dalam bentuk matematik. Jadi untuk penerangan, yang ini, kamu kena, the next one, orang tanya macam mana cara matematik dia. Jadi, saya tunjukkan macam mana dia selesaikan. Saya tak tunjuk nota tu, saya kena tunjuk macam mana dia jadi. Alright. So, Ricardo dia cakap macam ni. Cara dia mudah. Untuk selesaikan masalah yang terjadi ini, kita guna konsep opportunity cost. Konsep opportunity cost. Jadi, cara dia adalah cara pengiraan matematik opportunity cost, dia kata. Jadi, duplicate table yang sama. So, saya duplicate table yang sama. Jadi, kalau kamu nak settlekan atau nak selesaikan masalah comparative advantage, kamu kena duplicate table yang sama. Cuma dalam masa yang sama, buang perkataan labor hours. Kita tak pakai dah labor hours, dia kata. Kita tak pakai labor hours. Jadi Holland, 4, 5, 3, 2. Table yang sama juga macam di atas itu, cuma kita buang perkataan labor hours. Alright, dia kata macam ni. Jika Holland memilih untuk fokus pada daging, dia kata, dan lepaskan susu, cara pengiraan matematik dia adalah bagikan dengan 5. Bagikan dengan sebelah. Jika Holland memilih susu dan melepaskan daging, cara pengiraan dia adalah bagi dengan 4. Yang sebelah ni. So, saya akan tunjukkan nota dia kejap lagi. So, macam ni. So, jika Belgium, dia kata, memilih daging berbanding dengan susu, kos melepas dia adalah, ataupun dia punya pengiraan adalah 3 bagi dengan sebelah dia, iaitu 2 kat sini. Jika Belgium memilih susu dan dia fokus pada daging, dan dia fokus pada susu dan melepaskan daging, jadi 2 bagi. So dekat sini tuliskan persamaan, tuliskan kira sekarang. Saya nak, kalau boleh pergi ambil calculator ataupun handphone, tolong kira berapa? Tolong kira berapa? 4 bagi 5, 0.8. Kosong. 2 titik perpuluhan. Ingat 2 titik perpuluhan. Jangan buat 1 titik perpuluhan. Jadi lepas 0.80, dapat 0.8, tambah perkataan kosong pasal akan ada situasi soalan di mana dekat-dekat 0.81 dengan 0.82. Akan ada. So kita tuliskan dekat sini adalah OC. OC adalah opportunity cost. Adalah opportunity cost. Jadi tuliskan OC. Bukan labor hours lagi lah. Siapa buat labor hours akan salah. 5 bagi 4 apa? 1.25. 5. Jadi tukarkan OC. Ini 3 bagi 2, 1.5. 1.50.
2 titik perpuluhan, 2 decimal places ingat. Kat sini 0.66666. Jadi kita ambil paling dekat 0.6. Betul. Okay, sekarang OC. Right. Okay, kita tengok nota tadi kita dah settlekan situ, dia dah tunjuk melalui cara ni. So ni saya tak ada tunjuk dia punya step Alright, saya tak tunjuk dia punya step. Jap. Ini step. Tak apa, saya tunjukkan Alright. Dekat sini sama. Tadi ni kita kalau kita nak selesaikan masalah yang terjadi masalah yang terjadi untuk comparative advantage ni, pertama kita kena banding ataupun bahagikan second row, antara second row dan second row second row sebelah yang ini kita akan bagikan antara ni. Okey, kita akan bagi yang ni. Kita buat ini. Kita buatkan. Okay, kita dapat. Jadi lepas tu step dia patah balik sama macam absolute advantage, pergi pada second column. Kita tengok opportunity cost yang paling rendah antara dua. Kita tengok opportunity cost yang paling rendah. Sama macam absolute tadi. Kita pilih lowest labor hours. Yang ni kita pilih lowest opportunity cost. 0.8 dengan 1/5. Which one is more lowest? 0.8. Highlight kan. Jangan lupa untuk highlight kan. 0.8. Okay, untuk produk A, iaitu second column. Untuk produk B, the third column. Antara 1.25 dengan 0.67. 0.67. 2.67. So dekat sini kita highlightkan. Makna dia. So jangan lupa untuk kita mana design. Insert mana shape. Okay, jangan lupa untuk kita letakkan jangan lupa untuk letakkan mana anak panah. Sama macam absolute advantage yang highlight akan anak panah yang highlight. Yang highlight akan anak panah yang highlight. Bila kita dah buat penyelesaian mengikut kaedah matematik opportunity cost, kita buat cara ni, kita bandingkan, kita buat anak panah macam biasa. Bila kita dapat anak panah yang menyendeng. Tadi anak panah dia melintang. Tadi masalah tadi anak panah dia melintang. Ni. Jadi dia tak betul. Kita nak dia betul, kita nak betulkan dia, kita kena dapatkan situasi di mana anak panah dia menyendeng. Anak panah dia menyendeng. Jadi dia dah dapat sama yang tadi Okay. Jadi yang mana yang kita highlightkan, kita akan tulis yang mana yang highlight dia. This why saya penting highlight ni iaitu kita akan tulis export kat sini. Mana yang kita highlight akan import. So, bila kita tengok kat sini, Belgium yang tadi yang export semua, dia ada dah import kat sini. Sebenarnya dia lebih pakar ataupun dekat secara perbandingannya untuk menghasilkan susu, bukannya daging. Bukannya daging. Tak apa, kita pergi penerangan. Kita settlekan dulu. Okay. So, kita dah buat. Maknanya dia bila dah dapat anak panah yang menyending dengan syarat lowest opportunity cost, jawapan kita 99% betul. Ingat OC labor hours So inilah dia punya keadaan yang dapat menyelesaikan masalah yang tadi, masalah yang sama atau masalah yang sama ataupun masalah salah satu negara dia ekspor saja ataupun salah satu negara dia import saja. Kat sini kalau asal tadi Belgium akan ekspor daging, tapi kat sini dia sebenarnya dia akan import daging daripada Holland. Kat sini dia kekal mengekspor susu. Okey. Manakala Holland tadi kalau kat sini dia import daging, tapi sebenarnya dia ekspor daging. Dia boleh ekspor daging. Sebab dia fokus, iaitu macam tadi, dia fokus pada benda yang dia betul-betul pakar kali ini. So kalau Belgium, kalau antara daging dan juga susu, dia betul-betul pakar sebenarnya dalam menghasilkan susu Belgium ni. Bukannya daging, walaupun dia pakar dalam dua-dua. Antara dua ni dia lebih pakar dalam menghasilkan susu. Untuk Holland pula, antara daging dan juga susu, dia sebenarnya lebih pakar dalam menghasilkan daging. That is why dia boleh ekspor, mengekspor dan mengimport antara satu sama lain. Selepas
dia let go, okay, in order to get something, dia kena let go something. Belgium in order to import, dia kena let go something, iaitu dia kena let go export of meat. Dan juga Holland in order them to get export, dia kena let go something, iaitu dia kena let go milk. Jadi itu adalah dia punya. Nampak macam susah, tak ada susah ni. Okay? Bila kita tengok nota ni, baru sebenarnya penerangan nampak susah, tapi bila kita tengok sebenarnya senang. So, OC mean opportunity cost, ini nota dia lengkap. Always choose lowest opportunity cost. Ingat, absolute advantage and comparative advantage must always choose lowest. Perkataan lowest tu, jangan pilih highest. Awak tak pilih pemenang, okey, lumba lari 100 meter, orang yang paling lambat sampai ke garisan pelamat. Awak mesti pilih orang yang paling cepat sampai ke garisan pelamat. Itu adalah ketua dia. Pilih yang paling lowest ataupun paling cepat, paling cepat. So explanation dia, explanation dia sama juga macam absolute advantage. After calculation using opportunity cost, Holland has 0.8 OC to produce meat, while Holland has 1.50 OC to produce meat. Sebenarnya Holland is more relatively specialized. Perkataan ini kena highlightkan. Perkataan relatively. Okay. So Holland should export meat. Okay, Belgium should import meat. Atau export import, tengok dekat table tadi. Yang mana yang kita highlightkan itulah export. Kat sini Holland should export meat, Belgium should import meat. Itu untuk produk A, untuk produk A. Sama untuk produk B juga. Okay. Jadi saya dah kira, jadi kita tengoklah siapa export, siapa import kat sini. Jadi aktiviti export import terjadi antara dua negara. Alright. Therefore, Ricardo called this new improvised theory as comparative advantage theory. Dia memanggil teori ini sebagai teori kelebihan perbandingan. Kelebihan perbandingan. Okay. Comparative advantage. Teori kelebihan perbandingan. Kita tengok kat sini. Teori kelebihan perbandingan. Sebab apa? Apabila dibandingkan antara keduanya, okay, dia come up with this concept. Dia sama saja macam konsep absolute advantage, cuma tambah perkataan, okay, comparatively, okay, dan juga perkataan do not comparatively. Ini tambah perkataan ni saja. Dia sama macam absolute advantage, konsep dia. Kalau kata konsep absolute advantage, dia tidak ada perkataan comparatively. Okay. Trade export, absolute, efficient ni sama je. Tapi dalam comparative advantage, okay, dalam comparative advantage kena ada perkataan yang ini. Sama juga dalam absolute advantage, dia tidak ada perkataan do not. Okay, dia tak ada perkataan do not. Comparatively, do not comparatively. Tapi apabila pergi pada comparative advantage, dia akan ada perkataan do not comparatively ataupun relatively advantage. Itu saja. Kalau kamu ingat satu teori ataupun satu konsep yang lain, iaitu teori yang lain, kamu akan dapat cuma tambah perkataan comparatively kat sini. Cuma tambah perkataan comparatively. Okey. Tanya soalan. Jangan senyap. Okay. Tanya soalan, jangan senyap. Tanya soalan. Faham Tak ada, tidak? Ustaz. Faham. Benda ni kena tengok, baca betul-betul. Ini dia punya ni. Budak tak nampak lagi. Saya faham. Saya dah berpengalaman lama dah. Saya tahu. Yang mana yang tu dia tak nampak lagi. Dia nampak apabila dia buat assignment tadi. Okay? Alright. Kita pergi pada assignment. Macam mana pergi pada assignment? So saya akan tunjukkan. Okay? Saya akan tunjukkan dulu assignment je. Assignment. Saya tunjukkan assignment ni. Macam mana buat nak settle benda-benda ni. Okay. Alright. Ini situasi dia. Okay. Answer the question based on information below. Nampak Okay. Saya tunjuk dulu. Nanti saya akan bagikan assignment untuk kamu minggu ini. Tapi soalan dia berbeza. Kita bagikan dua. Rusia and Belarus. Sebab saya katakan apabila kita buat 3 kotak 3x3, kita dah mark apa semua. Kita kena isikan maklumat ni berdasarkan apa?
pencarah bagi. Apa pencarah bagi? Inilah situasi ini, maklumat yang pencarah bagi. So Rusia dan Belarus, dua negara di Eropah Timur, produce petroleum and natural gas, gas asli, respectively. Russia use 7 labor hours to produce petroleum, while Belarus use 6 labor hours to produce petroleum. On the other hand, Russia use 5 labor hours to produce natural gas, while Belarus use 6 labor hours to produce natural gas. So dia ada cakap kat sini, apakah teori dia? Ada tak dia cakap kat sini? Tak ada. Okay. Bila ada perkataan labor hours dan juga produk A, produk B, ini confirm antara dua. Sama ada dia adalah absolute advantage ataupun dia comparative advantage. Jadi apa kita punya langkah, kita tengok step yang saya katakan. Bila dah dapat maklumat macam ni, bila dah dapat maklumat macam ni, jadi kita buat kotak 3x3. Kita buat kotak 3x3. Macam biasa, kita follow the step. Kita follow the step yang saya katakan tadi, 3x3. So saya padamkan ini. Saya padamkan. So kita dah latent, kita dah tagging. Jadi dekat first row, ingat dia punya formula dia, country, produk A, produk B. Produk A, produk B. So biasa. Kita tak tahu ini adalah sama ada dia adalah apa namanya, absolute ataupun comparative advantage. So buat kotak mesti 3x3. Jangan pandai-pandai buat ni, okay? Produk A, produk B. Jadi country dia, jadi maklumat yang diberi lagi, Rusia and Belarus. Rusia and Belarus. Okay, Rusia and Belarus, petroleum dan natural gas. Jadi kita masukkan di sini. Okay. Ini cara kita nak buat lah. So, country yang pertama adalah disebutkan di situ adalah Rusia. So, kita letakkan Rusia. Rusia dan juga Belarus. Produk A dia adalah, dia kata tadi petroleum. So kat sini adalah petroleum. Cara dia. Right. Dan produk B adalah natural gas. Right. So dia tak sebutkan unit apa, tapi jadi tak tahu kalau dia tak sebut satu tan ke satu ni pun tak apa. Baiklah, produk A itu petroleum, produk B adalah natural gas. So kita masukkan maklumat lagi. Yang saya bagi kat sini. Saya ni tunjuk contoh, saya bagi contoh macam nak settlekan. Untuk petroleum, dia kata 7 labor hours. Okay. So, isi kolom kedua dan kolom ketiga maklumat dia. 7 labor hours dan juga 6 labor hours untuk petroleum saja. 7. Jangan lupa labor hours. Student yang malas nak buat. 7 dan 5 labor hours. Ada student yang malas nak buat labor hours. Dia buat 7, 5. Salah. Dia mesti dengan kerja dengan saya ataupun hantar kerja dengan saya kena particular. Saya jenis particular benda-benda macam ni. Kalau kamu malas, tak ada markah. So apa yang saya tunjuk dalam nota saya tu penting. Sebab saya tunjuk ke semua. Saya tak tunjuk yang lain-lain. Saya tak tunjuk separuh-separuh. Okay. Jadi untuk natural gas 7 dan 6, 5 dan 6 5 dan 6 untuk natural gas. 5 dan 6 untuk natural gas. Ini 7 dan 6. Ini 5 dan 6. Ini 5 dan 5 dan 6. Okay. So, alright. So kita buatlah, kita dah dapat dah, kita dah buat. Jadi kita buatlah step by step macam saya katakan tadi. Alright. Kita nak tahu ni sama ada komparatif ataupun absolute, kita test lah. Kita test dengan kolom yang kedua, perbandingan antara produk A. Untuk produk A, mana lebih, okay, mana lebih rendah. Jadi 7 dan 6. Jadi kita highlightkan kat sini. Kita kena highlightkan supaya kita tahu bahawa ini adalah yang paling rendah antara dua. Okay. Lepas tu produk B, natural gas 5 dan 6. 5 dan 6. Kat sini kita dah nampak dah bahawa ini adalah yang menyendek. Kita dah nampak dah bahawa ini kemungkinan ini adalah menyendek. Jadi kita dapat antara dua ni. Kita dapat. So bila dapat directly jawapan kamu macam ini, ini confirm adalah absolute. Ini adalah absolute advantage. Confirm. Pasal kita tidak perlukan pengiraan tambahan. Asal
Pasal apa? Pasal arrow dah menyendeng, menyengit tepi. Okay? Ini confirm adalah absolute advantage. Lagi jangan pula kamu tambah-tambah nak buat pengiraan. Okay? Jangan tambah-tambah nak buat pengiraan. Pasal first test yang kamu buat iaitu kamu testkan kolom B, kolom second dan kolom third terus dapat menyendeng. Jadi jawapan kamu 99%. So kalau kamu dapat, contohnya bila kamu dapat macam ni untuk soalan lain tak, tapi dapat soalan jawapan dia macam ni. Dua kemungkinan. Kalau kamu dapat macam ni, dua kemungkinan. Contohnya kamu buat macam ni, kamu buat macam ni. Dua kemungkinan. Salah, sama ada kamu salah ataupun nombor dua, sama adanya kamu punya soalan tu adalah komparatif yang perlukan satu lagi table pengiraan. So kalau kamu dapat macam ni, you punya ni mana dia sama ada salah. So bila salah check balik. Dia tengok okey betul aku buat. Mana dia yang possibility yang kedua ini adalah comparative advantage. So explain lah, okey? Explain lah. Kita pergi pada nombor 2. Ini absolute advantage. Jadi jawablah soalan-soalan dekat sini nanti. Saya akan bagi nanti. Saya akan buat soalan yang lain. Kita nampak soalan ini pula. Ini adalah soalan tentang comparative. Jadi kita akan nampak kat sini apa semua. Jadi kita kena buat satu lagi diagram untuk kita selesaikan. Ingat diagram tu makna dia bila kita nak selesaikan, kita kena bahagi sebelah dengan sebelah. Kita kena bagi sebelah kiri dengan sebelah kanan dengan sebelah kiri. Kolom 3 dengan kolom 2, kolom 2 dengan kolom 3. Okay. Baru kita test lepas tu. Dapat tak menyending? Anak panah menyending. Alright. Saya malas nak cakap banyak-banyak. Nanti saya bagi assignment, kamu buat. Saya nak tengok ada tak yang buat ajaran sesat sendiri. Ada soalan tak? Sir nak tanya. Pasal left the meeting tu, saya tak bagi left the meeting lagi. Saya tak bagi attendance lagi. Okey, apa ni? Okey, kalau kita first pengiraan tu kita dah tahu dia absolute advantage, so kita explain dalam absolute lah. Okey. Tapi kalau kita first kira tu dia maksudnya bukan absolute, so kita buat lagi satu table comparative. So dalam explanation yang absolute tu kena explain juga ke? Yes, dua-dua table sebelum pengiraan dan table selepas pengiraan kena di-explain sebab ada dalam nota saya tu. Okey. Sebab tu akan dalam nota saya tu dia ada. Pasal kita nak tunjukkan masalah dia. Jadual table asal mesti ada. So mana pula dia punya ni? Ya. Table asal mesti ada. Saya katakan tadi explanation. Mana tadi? Sebab kita nak tunjuk ke sini. Okay, kita nak tunjuk ke sini bahawa dia bermasalah. Dia bermasalah. Kita kena explain kat mana dia bila dapat competitive advantage, you must do twice the work. Dalam essay kamu kena buat 2 kali kerja pasal satu nak cerita yang masalah dia dekat absolute tu, okay? And then nak cerita penyelesaian dia. Maknanya dia 2 kali kerja kamu kena buat. Ingat? Okey, faham sir. Okay. Ingat opportunity cost ni boleh buat macam-macam. Macam kamu contohnya kelas pukul 2.4 kamu mengantuk kelas IB saya tadi ni. 2 pilihan, sama ada nak tidur atau nak pergi masuk kelas saya. Jika kamu tidur, kamu tak dapat ilmu. Jika kamu pilih kelas saya, kamu tak dapat tidur tapi kamu dapat ilmu. Dia kos melepas dia macam tu. Okay. Sama juga macam perempuan. Kalau ada 3 power, dia tak boleh kahwin 3-3 dalam masa yang sama. In order to get something, dia must let go something. So, kalau dia pilih A, mungkin handsome tapi tak kaya. Dia lepaskan yang kaya. Mungkin tak handsome. Sama juga. Itu adalah konsep opportunity cost tadi saya kata. Maknanya dia, nobody can get anything in one time. Selalunya orang ni, dalam dunia ni tak pernah dapat. Kalau dia kaya, kadang keluarga ni tidak bahagia. Kadang orang tu miskin, anak ramai tapi dia bahagia. Itu konsep dia opportunity cost ni. Ricardo gunakan konsep ini untuk terangkan tentang ekspor import. Itu je. Dengan cara matematik. Saya nak tambahlah sikit banyak. So, sebenarnya dia teknikal saja. Benda ni teknikal. Dia tak pening pun. Kamu baca balik. Buat latihan, insyaAllah kamu dapat. Sebab ini cara yang paling bagi saya lah. Paling mudah untuk faham lah.
Sebab saya ni style ni saya baca buku teks and then saya faham ni, tak faham ni kan. Kita kena cari the way to explain the things more easier. Macam mana kita boleh ingat benda ni? Macam mana cara yang paling mudah kita nak buat benda ni? Macam mana cara penyiraan paling mudah? Right? So itu adalah cara saya. So pastikan follow my way. Jangan pilih highest level. Saya buat country A ke produk A, country produk A, produk B, kamu buat ke bawah. Kamu tak buat cara row, kamu buat ke cara column. Salah lah. Nanti kamu juga yang akan confuse. Sebab akan jumpa juga. Memang saya tiap-tiap SEM akan jumpa orang macam ni. Saya tak nak. Saya nak at least pelajar saya ni 100% dia faham apa benda yang saya sebut tentang absolute dan juga comparative ni. Okay. Itu saja. Okay, saya buka lagi soalan. Ada apa-apa soalan lagi yang saya